malamnya. Ulang balik yang terpanggil. Lapangan terbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang berbahagia pengurusi dan ahli jawatan kuasa Masjid Asyura, yang dihormati ashabul fadilah, tuan-tuan imam, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, dengan limpah kurnianya dapat sama-sama pada malam ini kita berpeluang berkumpul dan berhimpun bagi menunaikan kewajiban yang telah disyariatkan. Semoga perhimpunan kita pada malam ini diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Fussilat ayat 46. Surah Fussilat ayat 46. Firman Allah, man amila salihan falinafsih, man amila salihan falinafsih, wa man asaa fa'alaiha, wa ma rabbuka bizallamin lil 'abid. Barang siapa di antara kalian yang beramal saleh, maka kebaikan manfaat untuk diri. Siapa yang beramal saleh, dia akan dapat kebaikan, dia akan dapat manfaat. Manfaat itu untuk diri dia sendiri, kebaikan itu untuk diri dia sendiri. Dan barang siapa yang buat keburukan, buat dosa, buat jahat, maka dia akan tanggung sendiri. Maknanya siapa buat baik, dia akan dapat kebaikan untuk diri dia sendiri. Dan kalau dia buat buruk, dia akan dapat balasan di atas keburukan yang dia buat. Maknanya dia menanggung kejahatan yang dia dah buat. Dan Tuhan kamu sama sekali tidak akan menzalimi hamba. Ayat 46 surah Fussilat menjelaskan tentang kedudukan seorang hamba Allah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba Allah dianggap dan dipandang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala bukan kerana kedudukannya, bukan kerana kesenangan dan kemewahannya. Allah memandang mulia seseorang itu dan meletakkan kebahagiaan dan mengurniakan ketenangan kepada seseorang itu berpandukan kepada kesungguhan mereka beramal saleh. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 97, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Sesiapa juga di antara kalian, baik lelaki maupun perempuan, jika mereka itu beramal saleh, maka dialah orang yang beriman. Dialah orang yang beriman. Kenapa dia beriman? Karena dia beramal saleh. Apa Allah janji pada dia? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah.
kami akan bagi kepada dia ni kehidupan yang tenang, thayyibah, mana sa'adah, kehidupan yang damai, kehidupan yang tenang, kehidupan yang bahagia. Maknanya Allah akan bagi ketenangan, kebahagiaan, kesenangan dalam jiwa seseorang itu apabila seseorang itu beramal saleh. Jika dia seorang yang miskin, dia beramal saleh, dia pasti tenang dalam hidup. Jika seseorang itu kaya, dia beramal saleh, dia juga akan mengecapi ketenangan yang sama. Saya nak bagi contoh pada tuan-tuan yang saya sendiri lalui bersama dengan dua kasta ini. Kasta susah, kasta senang. Kasta miskin, kasta mewah. 2 tahun lepas kita buat program di satu kampung di Kupang, Bang Bali. Dia tak, kampung Sin tak ada, kampung Kupang ada. Berapa Kupang? Tak. Berapa Sin? Ada? Tak ada. Tak ada. Kampung Wang ada, Bukit Wang ada, Kampung Wang ada, Bukit Emas ada, Sungai Emas ada. Jarang kita dengar Kampung Duit. Ada? Tak ada dengar? Tak ada. Tak tahu lah, saya tak tahu. Tapi village mining ada. Saya pernah dengar village mining. Tak tahu lah, dia yang letak. Satu abang, nama kita panggil dia Abang Mat, usia 2 tahun lepas, usia 47, mana sekarang 48, 49, dekat 50. Dia ada anak 3 orang, sulung lelaki usia 18. Anak dia, masa 2 tahun lepas, baru lepas keputusan SPM. Dia ada anak, yang kedua perempuan, yang 3 lelaki. Lelaki sekarang ni, sebenarnya tahun ni dah masuk 11 tahun. Abang Mat ni tuan-tuan, waktu saya pergi rumah dia, mula-mula saya tengok macam bangsa ayam. Rumah dia tu macam reban ayam. Orang tahu apa itu reban ayam. Maknanya memang nampak macam reban ayam. Dinding dia dengan buluh, dia selit-selit tu, dalam dia tampal surat khabar. Lepas tu dapur dia tak ada lantai simen, tanah biasa. Dapur kayu buat buih dengan buluh tu. Kita tak ada dah. Kita kalau buka dapur buih juga padam api tu. Dua tahun lepas cerita ni. Saya nak ringkaskan cerita ni. Abang Mat ni tuan-tuan, Abang Mat kita ni, dia kerja dia motong getah, nori getah. Kepunyaan tuan tanah. Tuan tanah ni bagi simpati dekatnya, buatlah satu rumah atas. Berapa tahun? 20 tahun. Bukan 2 tahun. Dia duduk dalam rumah yang bentuk macam reban ayam ni 20 tahun. Cuba kalau kita kelupuk mampu dengan nyamuk, dengan apa, itu pun getah. 20 tahun. Waktu kami sampai tu jam 6.30 petang, nak buka puasa. Jadi saya tanya dia, saya ingatkan dia gurau. Saya tanya dia, juadah buka puasa hari ni apa? Dia jawab, buah nangka. Itu jawapan dia. Saya ingat dia gurau, takkan buka puasa dengan buah nangka, angin dah perut. Dah perut kita angin dah penuh ni, makanan tak ada sehari ni. Makan buah nangka pula, kembung lah saya kata. Saya ingatkan dia gurau, rupanya tak, memang buah nangka. Buah nangka ni 3 hari lepas. Maksudnya dia belah-belah dia gantung. Macam orang kampung dulu, macam buah pisang, buah nangka memang dia gantung. Itu apa yang buah pisang? Ada lah. Jadi tuan-tuan, tak tahulah perasaan kita waktu tu sebab salah. Jadi kita pergi kedai masak, nak buka puasa.
Nak cerita, kita pergi kedai, kita tanya tuan kedai, kenal tak Mamat? Mamat yang tu, kenal dia kata. Dia kenal. Saya tanya, Mamat ni siapa? Oh, satu orang yang bagus. Dia kata. Satu orang yang baik, satu orang yang bagus, dia kata. Dia kata dia susah, dia tak mengemis pada orang, dia tak melarat minta pada orang, dia mesti ambil upah untuk dapatkan sesuap nasi. Manakala dia susah, dia tak mengemis, mesti buat kerja. Mana satu orang bukan saja baik, tapi bersungguh-sungguh cara hidup dia, isteri dan anak-anak 3 orang. Paman. Kami pergi masjid, orang masjid kata dia orang masjid, haji berjemaah. Anak dia tuan-tuan, waktu saya pergi di keputusan SPM, tuan-tuan ingat berapa keputusan? Kalau bahasa kita sekarang 10A1. Cerdik anak dia, sekarang dia di UK sekarang. Anak dia, seorang sahabat kita di Jaya ni, sponsor dia belajar saya. Allahu Akbar. Ini pun semangat juga. Jadi nak bagi tahu apa dia? Nak bagi tahu ya, Mamat kita ni dia boleh hidup seronok, tenang, tak gelisah, tak serabut 20 tahun dalam kebahagiaan. Pasal apa? Salehnya dia. Banyak buat amal saleh. Solat berjemaah ni tak tinggal. Daripada rumah dia kayu basikal, tak ada motor, kayu basikal. Orang tahu kata gerek tua. Gerek tua ni orang letak sekerak dekat tempat duduk. Dari rumah dia pergi masjid, pergi balik hampir 1 kilometer pergi balik. Dan dia ni tuan-tuan, dia pergi solat Jumaat subuh sebelum keluar Nuri Getah. Kita ni kayu gerek ni dengan grup kumpulan ni keluar ni sebelum subuh. Kat mana dia solat subuh? Nak husnuzon pun tak boleh pakai dengan ketat, sendak benda semua. Lalu ke Lebuh Raya, dia kayu basikal di Lebuh Raya, dia nak keluar tak boleh. Dia nak singgah ke RNA. Tak percaya, tuan-tuan pergi kat Lebuh Raya Gatri tu, tuan-tuan singgah situ, solat subuh situ. Tunggu daripada masuk waktu subuh, tunggu sampai tamat waktu subuh. Tunggu tengok situ. Saya 2 kali dah tunggu. Ada seorang singgah. Bila kita pergi depan, dia kayu gerek. Mudah-mudahan yang kayu gerek itu kita husnuzan, bukan mesti. Kita nak husnuzan lagi ni. Bahagia, tenang, seronok. Sekarang dah ada rumah. Orang berikan rumah tu. Saya dipahamkan oleh JKK Ustaz, dia ni tak pernah isi borang nak minta bantuan. Kerana dia tak rasa dia susah. Itu yang saya nak kongsi. Satu. Yang kedua, sebelum bulan puasa, saya pergi sebuah rumah di Subang Jaya. Sebuah rumah ni memang kaya. Saya sejak dari manusia ni tak pernah pergi ke rumah sekaya tu. Sejak jadi manusia, hantu tak ada lagi lah. Tak pernah lagi. Biasa kalau saya pergi seorang lah. Tapi kali baru ni saya pergi dengan pembantu saya, 2 orang. Pergi dekat Seksyen 10 ada dekat dengan rumah. Ada rakaman tak ada begitu. Di sebuah seksyen kat Shahlah. Allahu Akbar hadirin sekalian. Allahu Akbar. Tapi hak ni kaya lagi daripada hak yang kita pergi hari Ahad tu. Ahad Sabtu. Allahu Akbar. Tak apa, nak cerita kaya dia, nak cerita sikit. Yang kita ni kalau nampak orang kaya rasa bagaimana? Rasa nak jadi macam dia lah. Tengok kereta besar, rasa. Memang tu manusia. Zuyyina lin-nasi hubbu syahawat minan nisa' wal banin wal qanatir min qatar. Memang manusia ni Allah Taala hiaskan benda-benda diri dia. Tapi perasaan berkeinginan tu ada. Cuma apa? Cuma Islam ni bawa panduan untuk kita. Nak kaya cara ni, nak sah cara ni. Itu saja. Saya pergi rumah ni, dia suruh saya kirakan fidyah dia. Fidyah puasa. Dia tinggal puasa sejak tahun 73. Saya tak beranak lagi. Tak beranak lagi. Bukan tak beranak, belum diberanakkan lagi. Anta pun nak tahu bila. Nampak? Jadi ingat. Nampak pendapat anta? Nampak tak? Sama tak? Macam
Haji mau apa? Apa nak tampilan? Tahu nak apa? Belum guna. 73 sampai 2012 dia tinggal kuasa. Lama tuan-tuan. Lama 2012 dia tinggal kuasa. Sampai tahun 2012 dia suruh saya kira. Saya tak pasal membayar fidyah. Cuma saya minta sangat. Kalau jangan takut, jangan malu untuk panggil orang kirakan fidyah untuk kita. Jangan takut, jangan malu. Supaya pengiraan kita tu tepat. Jangan main, tak apa, 3 tahun lalu Ustaz ni fidyah saya. 3 tahun lalu berapa hari? Berapa gandaan? Dia ada gandaan tu. Denda, tuan-tuan. Tuan-tuan naik motor, tak pakai tali pegang keledar. Bagi sama. Motor kan? Yang untuk motor kau. Kau tu tak sebut. Motor kau. Tuan-tuan naik motor kau, tak pakai tali pegang keledar. Kan? Ataupun naik motor tak pakai tali helmet ni. Mesti kena sama. Kalau tak pakai tali pegang keledar, kita sama 150, tak settle nanti pun 15 hari je. Berapa akan ni? RM200. Syarat macam tu juga. Denda kita. Tak puasa, langkau setahun, dah bagi tempoh setahun, langkau setahun, 1 cupak beras untuk 1 hari. Denda. Tak settle lagi qada. Bukan tak settle fidyah. Tak settle lagi qada. Tak nak qada lagi. Langkau setahun, naik pula 2 cupak untuk 1 hari. Tak qada lagi. Tahun pula, naik pula denda secupak lagi. 1 hari dah jadi 4 cupak. 3 cupak, 4 cupak, 5 cupak. Itu Haji dah tanya kan. Allahu Akbar. Berkadang-kadang 73. Tak apa. Umar dia nak cerita kat tuan-tuan lah. Kadang nak cerita kan. Umar dia ni tuan-tuan, Masya Allah. Saya rasa macam duduk dalam apa? Hutan batu. Umar dia 3 lapis. Bukan Bahawa tengah orang Melayu, dia kira lapis bawah, dia kira dah 1, 2, 3. Mana? 1, 2, 3, mana 4. Kalau kita kira orang Melayu ni, dia kira sampai dari bawah. Kalau orang tanya rumah awak berapa tingkat? 2 tingkat, datang-datang setingkat ya. Bahasa kita, dia kira dari bawah. Cuma tingkat 2 ni, dia dan isteri saya. Makna duit lah. Kalau nak lari, nak bergerak golek, nak main cicuk semua. Tahu cicuk? Besar. Lepas tu dia punya anjung bilik dia tu, bawah tu ada kolam renang. Anak 2 orang ya. Tingkat 2 anak lelaki, tingkat atas anak perempuan. Ada lift. Tu. Kalau dia nak mandi, dia tak payah turun tingkat bawah. Dia duduk kat anjung tu, dia terjun tu. Dia macam Tarzan. Dah macam Tarzan lah. Kolam ikan dia tak pula ikan kapi sakura macam kita ni. Dia pula ikan keli. Bukan ikan keli kita duk makan tu. Ikan keli Goodman tu. Besar apa saya ni? Dia saya ni. Afrika punya. Tu dia tu tam. Kodek ikan tu. 1 hari sekok sekilo. Betul? Allahu Akbar. Kita nasi sekilo tak habis. Kan? Tak apa. Servis kolam renang dia, kolam ikan dia, laman dia sebulan 12,000. Servis kereta mewah dia sebanyak 4 buah ni sebulan 38,000. Lampu kat center rumah dia tengah-tengah tu harga Honda Civic sebuah. Allah Akbar, kayanya. Yang saya nak cerita tu. Waktu saya kira ni, dia kata, Ustaz tengok ni seronok tak? Seronok. Kaya. Seronok. Allah. Tapi nak bagi tahu kat Ustaz, kaya yang saya dapat ni, yang Ustaz tengok rumah besar, kereta besar, semua hebat-hebat ni, selama saya hidup, waktu tu umur dia 69 tahun, sekarang 71. Saya hidup tak tenang. Itu saja. Semua yang saya ada lahir dalam keluarga mewah, pendapatan bulanan dia bersih 86,000 ringgit bersih. Tak tahu nak berapa. Maka dia dah buat satu, dia cerita kat saya lah, tahun lepas dia dah buat satu mahatafiz.
di salah sebuah negeri, dia tajar mak tahfiz. Dan salah seorang guru mak tahfiz ni, dia ambil daripada orang Arab, dua orang Arab. Mana dia tajar, baguslah, tabarakallah kemampuan dia. Cuma yang saya nak cerita tuan-tuan, bila dia rasa tenang, ketika dia usia 69 tahun, dia mula belajar membaca Al-Quran. Satu, dia belajar tentang salat dua. Dan sejak 2 tahun kebelakangan ini, dia istiqamah salat berjamaah dan melazimkan diri dengan program aktiviti masjid. Sejak itulah Ustaz, saya baru rasa hidup saya ni tenang, bahagia dan damai. Maknanya, kesimpulan dia tuan-tuan, mungkin satu orang yang kaya raya belum tentu dia tenang. Mungkin satu orang yang susah tapi beramal saleh, dia dikurniakan ketenangan. Alangkah baiknya kalau satu orang yang kaya, dia beramal saleh, dia mendapat ketenangan dan dia boleh memberi kebaikan kepada orang. Hadirin muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Boleh masuk lagi? Kalau kau masuk. Boleh? Boleh setengah-setengah? Senang ni boleh. Jadi ni tuan-tuan, Allah Ta'ala bagi dekat kita Ramadan. Okey. Ramadan ni dipanggil bulan ihsaniyah. Apa maksud ihsaniyah? Di sini maksudnya satu bulan yang kita nak sangat. Tempoh masa yang kita harap sangat sampai. Tuan-tuan doa ni sejak bulan Rejab baliknya Ramadan, sampaikanlah kami, temukanlah kami kepada Ramadan. Sampai dah? Dah sampai dah Ramadan. Bulan Ramadan ni golongan salafus salih menyifatkan atau meletakkan satu keistimewaan pada bulan Ramadan ini, dipanggil dengan bulan untuk beramal salih. Makna bulan untuk beramal salih. Kalau bulan lain tak dekat sangat istilah itu, tapi bulan Ramadan ni memang dekat sungguh. Bulan untuk beramal salih, melipat gandakan amalan salih, membanyakkan amalan salih, bersungguh-sungguh untuk menambah kuantiti ibadah kita dan bersungguh-sungguh untuk memperbaiki kualiti ibadah kita. Inilah Ramadan. Ramadan datang untuk memberi kesempatan dan ruang kepada kita untuk memperbanyakkan amalan saleh. Karena amalan saleh ni saya dah baca tadi ayat 46 surah Fussilat. Betapa besok ni tuan-tuan, kita tak ada orang yang boleh membantu kita. Kita keseorangan besok bila bertemu dengan Allah Jalla wa'ala, yang boleh menemani kita, yang boleh membantu kita, yang boleh menolong kita untuk menselesakan kedudukan kita pada hari kiamat adalah amalan saleh. Man amila salihan falinafsih. Orang yang buat amal saleh, pahala, kebaikan, manfaat untuk diri dia, bukan untuk orang lain. Hadirin sekalian, sekarang kita tak rasa, sekarang kita susah, ada orang boleh tolong kita. Sekarang kita sedih, ada orang boleh gembirakan kita. Sekarang kita berseorangan, ada orang sudi untuk bersahabat dengan kita. Ada orang, ada sesuatu yang boleh menemani kita. Tapi tidak pada hari kiamat. Hari kiamat tak ada seorang boleh bantu kita. Kita keseorangan pada hari itu. Yang boleh menyelamat, menselesakan kita pada hari kiamat adalah amalan saleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 47. Wa nad'u al-mawazin al-qist. Wa nad'u al-mawazin al-qist li yaum al-qiyamah. Quran kata besok kami yang akan memegang timbangan yang tepat pada hari kiamat. Mana Allah yang akan pegang timbangan pada hari kiamat, dan setiap dari kalangan kita akan ditimbang pada hari itu. Fala tuzlamu nafsun syai'a. Allah tidak akan menzalimi sesiapa pun pada hari itu. Kenapa Allah Ta'ala kata dia yang akan pegang timbangan itu pada hari itu? Karena jika timbangan itu dipegang oleh orang lain, barangkali kita boleh mempertikaikan. Tapi Allah sendiri yang akan timbang amalan kita pada hari itu, dan tidak ada sesiapa yang akan dizalimi. Wa in kana misqala habatin min khardalin ataina biha. Sekalipun satu orang ni tuan-tuan atas dunia, dia ada buat amalan walaupun seberat biji sawi, sebesar biji sawi, habatin min khardalin, dia buat kecil je amalan tu atas dunia, ataina biha, amalan itu tetap akan dibawa, ditimbang dan diberi ganjaran atau balasan.
Wa kafa bina hasibin. Cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Bila kita sudah ditimbang pada hari itu, hadirin sekalian, ketika itu ada sebahagian besar dari kalangan manusia mendapat kecelakaan. Sebahagian kecil saja mendapat kebahagiaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Hud ayat 103 hingga 105. Inna fi dzalika laayatan liman khafa 'adzab al-akhirah. Allah kata, sesungguhnya ni demikianlah kami datangkan kepada kamu tanda kiamat. Kami datangkan kepada kamu penerangan, penjelasan tentang kiamat. Liman khafa 'adzab al-akhirah, bagi sesiapa yang takut, yang risau, yang bimbang pada hari akhirat nanti. Siksaan pada hari akhirat nanti. Pada hari itu kata Allah, zalika yaumun majmu'un lahun nas. Pada hari itu seluruh manusia akan dikumpulkan. Wa zalika yaumun masyhud. Pada hari itu kata Allah, semua orang akan melihat apa yang kita lakukan. Itu saja. Semua akan nampak apa kita buat. Isteri kita nampak apa yang kita buat. Kata dia, sekarang boleh kita simpan sembunyi. Suami tahu apa isteri kita buat. Sekarang boleh kita simpan, kita sembunyi. Besok masyhur, seluruh manusia akan tonton dan akan lihat apa yang kita buat. Seorang anak boleh buat apa saja tanpa pengetahuan mak dan ayah dia atas dunia. Boleh sembunyi dari pengetahuan mak dan ayah dia. Kiamat tak ada. Masyhur, semua orang akan saksi. Termasuk mak ayah kita. Wa ma nu'akhiru illa li ajalin ma'dud. Kami tidak akan melewatkan tempoh pembalasan itu. Illa li ajalin ma'dud. Melainkan kami sudah tetapkan bagi setiap dari kalangan kamu ketika itu tempoh masa untuk ditimbang segala amalan kamu. Masing-masing akan tiba giliran masing-masing. Yauma ya'ti la takallamu nafsun illa bi'izni. Pada hari itu tak ada siapa pun yang dibenarkan untuk bercakap di hadapan Allah, memberi alasan di hadapan Allah. Tak ada siapa pun tak dibenarkan bercakap di hadapan Allah illa bi'izni, melainkan dengan izinnya, yakni para nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam. Faminhum syaqiyyun wa sa'id. Faminhum, sebahagian besar dari kalangan manusia mendapat kecelakaan. Sebahagian kecil dari kalangan manusia mendapat kebahagiaan. Maknanya ramai masuk neraka, tak banyak masuk syurga. Okey, bila masuk neraka, siapa boleh selamatkan kita? Anak kita. Anak saya apa Quran ustaz, takkan tak boleh selamatkan saya. Anak saya ustaz ceramah mengata, takkan tak boleh selamatkan. Saya dah berkata, saya tak boleh selamatkan mak dan ayah, tak boleh. Kecuali mak dan ayah ada amal salih. Ada amal salih, selamat. Di sini bahagia di sana. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Luqman ayat 33. Ya ayuhan nas, ya ayuhan nas uttaqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladi. Wahai sekalian manusia, takutlah kamu kepada Tuhan kamu. Ya, wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladi. Takutlah kamu, risaulah kamu, bimbanglah kamu pada hari pembalasan. Pada hari itu kata Allah, seorang bapa tidak boleh menyelamat dan melepaskan anaknya daripada siksaan api neraka. Wala mauludun huwa jazin an walidi syai'a. Seorang anak dia tak boleh juga melepas dan menyelamatkan ayahnya daripada siksaan api neraka. Tak boleh. Inna wa'dallahi haqq. Sesungguhnya ini janji Allah yang benar. Tak ada siapa boleh bantah, tak ada siapa boleh petikai, dan tak ada siapa boleh ragu. Kata Allah, fala taghurrannakumul hayatud dunya. Kata Allah, bila kamu hidup atas dunia ni, jangan ada di antara kamu yang terlalu melampau dengan urusan dunia kamu sehingga kamu lupa tanggungjawab kamu sebagai hamba kepada Allah. Wala yaghurrannakum billahil gharur. Dan jangan ada di antara kamu yang terus menerus bergelumang dalam dosa disebabkan bisikan syaitan, sama ada bisikan syaitan dari kalangan manusia maupun bisikan syaitan dari kalangan jin. Quran besar. Mana tak ada siapa diselamatkan kita. Dia tanya pula. Dia tanya, takkan tak ada orang boleh selamatkan kita? Tak ada, tuan-tuan.
Surah Asy-Syu'ara ayat 99 hingga 102. Wa ma adallana illa al-mujrimun. Ni cerita ni adalah baba ahli neraka dalam neraka. Pasal apa Allah Ta'ala cerita kat kita? Pasal Allah Ta'ala ni tuan-tuan, antara sifat dia apa? Ihsan. Nak bantu kita, nak tolong selamatkan kita, supaya dengan cerita-cerita ni boleh membangkitkan semangat kamu untuk beramal saleh, supaya dengan cerita ni dapat menyemarakkan lagi hidup kita dengan amalan saleh. Itu tujuan dia. Allah Ta'ala kata wa ma adallana. Bila penghuni neraka masuk neraka, penghuni neraka ni bercakap sesama mereka, wa ma adallana, siapa yang telah sesatkan kita ni? Pasal apa hari ini kita masuk neraka? Dia tahu jawapan tu. Siapa yang telah sesatkan kita? Siapa yang menjadi punca kita masuk neraka ni? Dia tahu. Saya pun tahu. Kamu nak abang ya? Tak, bukan payah pun, badan dan nyawa. Bukan payah pun. Tak faham juga, aku tak tahu. Illal mujrimun. Ni Quran kata, yang menyesatkan hamba ni, dia tahu jawapan ni. Siapa lagi kalau bukan orang berdosa? Mujrim. Buat yang sudah. Ini apa? Siapa lagi tuan-tuan? Kita tu, negara kita ni duk timpa musibah situ sini. Banyak lagi program maksiat, masalah. Kita bawa tajuk khusus. Pasal apa Allah Ta'ala datangkan bala banyak sangat. Kita bawa tajuk khusus, InsyaAllah. Nanti ya, lepas raya. Orang Selangor ni raya sebulan tu. Oh, sebulan je raya. Kuat. Saya ingat Tok Wan saya dulu, sahabat berenang dulu. Tok Wan saya lah. Kalau kita balik kampung hari ke-18 kan, budak-budak pergi rumah ni kutip pergi raya. Kita tak usah kata 18, raya ketua hambat dah. Bermain obat ni. Kita pergi raya, balik. Raya habis lah. Hebat mesti. Dia main raya sini. Ni tuan-tuan, kamu tadi mujrim. Kita habis macam-macam, dia macam-macam. Ni ada kita macam ni. Ayah ni bukan harus sedih. Ayah ni bukan untuk sedih. Ayah ni untuk seronok. Nak gembira pasal kita dah menang. Tak menang lawan nafsu. Orang paling hebat ni. Kita menang. Jadi tak ada lagu-lagu sedih. Tak sepatutnya didendangkan lagu-lagu sedih. Raya ni tak ada lagu. Tak boleh menyedihkan orang. Salam orang tak ada. Rasulullah sendiri pun tak ziarah kubur pada hari raya. Kenapa? Kerana dia tak nak ikat kesedihan pada hari kemenangan ini. Tapi kita orang Melayu dah lazim duk ziarah kubur, ziarahlah kita. Tu yang orang pergi raya sama kita tak ada apa sebelah, tak balik lagi. Duk melengung depan kubur ni. Nampak tak? Dengan tabung bunga, dengan tabung kuih raya apa semua. Sungguh ni bukan memang. Saya ada pernah pergi Indonesia, ayah korban. Ayah korban. Ada ayah korban ni buat ayah puasa lagi raya benda. Ayah korban tabung kuih raya. Kuih macam merupu siput apa semua. Tak tahu. Kenapa bapa? Ini anak saya dia suka kuih siput. Sini Indonesia saya tak jumpa, kita tak tahu lah kan. Ada Allah Allah. Tapi ayam sirap kita jumpa. Ayam sirap dengan buah strawberry. Saya pernah jumpa. Dia tabuk buah strawberry tapi buah pokoknya. Bukan murah tu strawberry tu. 500 gram RM20 tu. Dia boleh beli tabuk tak aku buat bagi kat aku makan pun tak apa. Tak. Allah, dia kata ayah saya dia suka. Saya tiga mental. Ada tuan-tuan. Jadi ada sedih raya ni harus suka, tapi jangan sampai melampau. Joget sana, joget sini, tergodek sana, tergodek sini apa semua. Tak mau dah seronok sangat sampai tak jaga adab syariat. Tak mau tidak. Tak mau juga televisyen siang malam pagi petang. Nyanyi saja.
Kalau nyanyi cara bagus tak apa. Terkejar-kejar, tergedi-gedi ni pasal apa? Banyak dosa pula kita raya-raya. Sikit. Fama lana min syafi'in. Bila masuk neraka, dia dah tahu dah siapa yang sesatkan dia. Dia tanya, fama lana min syafi'in. Takkan tak ada orang baik yang boleh tolong kita ni? Tak ada ke? Oh, bawahan tanya orang baik. Atas dunia itu orang tak nak rapat dengan orang baik. Hang benci orang baik. Hang menyusahkan orang baik. Hang zalim orang baik. Hang tindas orang baik. Hang bunuh orang baik. Kiamat ni bawahan tanya. Tak ada ke orang baik ni tolong kita? Mana gaya masjid biar ni? Baru dia tanya. Tak ada. Quran kata, atas dunia kena rapat dengan orang baik. Sokong orang baik. Sokong program baik. Ni kita sabotan. Tak bagi kita masuk masjid. Nak bagi tak bagi kita ni masuk masjid. Nak bagi tazkirah. Tak bagi. Kita nak masuk perkarangan masjid pun tak bagi. Oh, dahsyatnya. Dia kata tak boleh. Tazkirah mana ni dibatalkan. Benarlah saya masuk nak semayang. Apa salah? Ingat masjid ni untuk faham. Tak bagi. Si baiklah masjid ni bagi apa tu? Berbesak suara. Tazkirah tak pagang boleh. Oh, best. Orang tu nak ambil, dia duduk ngangak, tak ada ngamung kan? Ajar dia sikit. Dah. Atas dunia tak nak sokong orang baik. Meluak, sabuk mata, kelam mata, tutup mata, renyik mata. Tengok orang baik. Perak. Aduh. Tengok orang baik. Lesi. Lepas setengah kita berhenti ya. Memang, setengah kita berhenti. Tak berhenti, tolong berhentikan saya. Quran kata, ayat 28 surah Al-Kahfi. Duk baca semua ada ayat ni. Tuan-tuan pun bisa dengar tak? Wasbir nafsaka ma'al ladhina yad'una rabbahum bil ghadawati wal 'ashyi yuriduna wajha. Quran kata, dampinglah dengan orang baik. Dekatlah dengan orang baik. Orang baik ni sentiasa beribadat kepada Tuhan mereka di waktu pagi dan petang. Makna dia apa? Maknanya orang baik ni jaga ibadah dia. Rapatlah dengan orang yang jaga ibadah ni. Betul tak? Orang baik sifat orang baik yuriduna wajha. Orang baik ni matlamat hidup dia mencari redha Allah. Bukan cari redha badan dan nyawa, bukan. Oh, dah. Nampak tak tuan-tuan? Tu cerita dia. Dia ambil kutuk dah badan dan nyawa ni. Penyamun. Quran kata ni, apa dengan depan ni? Wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Quran kata, jangan tinggal depa ni. Jangan benik mata, jangan hina depa, jangan sindir mereka, jangan pergeli mereka. Jangan. Quran kata. Kenapa? Turidu zinatal hayatid dunya. Kamu tinggalkan mereka semata-mata kamu nak cari kesenangan hidup di dunia. Nak senang hidup, tinggal orang baik ni. Pasal biasanya Allah tinggal orang baik ni pasal memanglah nak cari kesenangan hidup di dunia. Ada 3 sebab. Pertama, dia duduk rasa bila dia rapat dengan orang baik ni, habis harta. Apa tidak tuan-tuan? Sikit-sikit kerja, sikit-sikit sultan, sikit-sikit sulmah, sultan habis dia. Nak minta kat siapa lagi? Minta pada orang kaya lah. Takkan nak minta pada orang susah ni. Kak Tun nak minta derma sikit. Minta derma apaan? Saya pun minta derma ke orang. Kak Tun kata, minta pada orang kaya lah tuan-tuan. Orang ada duit, kita nak tolong dia masuk syurga ni. Bukan buat keburukan, buat kebaikan. Masjid kita ke, surau kita ke, kipas rosak ni. Sarung tak ada tak? Ada. Atau masjid sarung tak ada tak? Kita buat kempen, ajak dia ni share, hantar orang kaya duit banyak, buatlah kebaikan. Tukarlah kipas yang rosak ni, pasal dah. Dia mula dah. Tengok, minta kat aku lagi. Nampak? Dia tu rasa habis harta. Padahal Quran tak kata macam tu. Lagi bertambah. Saya nak cerita kat tuan-tuan. Satu orang di seksi 13. Hampir bankrupt syarikat ni. Hampir bankrupt. Saya beritahu, dia minta dengan saya, buat Cina Ustaz. Buat Cina apa? Nak selamatkan syarikat saya bukan pakai ekonomi. Saya nak beritahu, selama 40 hari, Tuan jangan tinggal majlis ilmu di surau Tuan. Tuan tak boleh tinggal solat jemaah di mana-mana tempat. Selama 40 hari. Kalau tempoh 40 hari ini, Tuan kena derma RM100 setiap hari. Mana-mana tempat. Ini kita ni lah. Alhamdulillah. Dapat projek 4.3 juta. Selamatkan syarikat. Nampak?
Tuan-tuan kita cuba. Nampak tak? Satu. Yang kedua, dia rasa kalau rapat dengan orang baik ni, sikit-sikit semayang, sikit-sikit semayang. Betul tak? Pasal orang baik jaga ibadah, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Orang baik sentiasa berpesan dengan kebenaran, sentiasa berpesan dengan kesabaran. Kebanyakan ulama kata berpesan dengan kesabaran itu antara lain berpesan dengan semayang. Suruh kita semayang, ketuk pintu rumah kita ajak main semayang, suruh kita semayang. Aku sepanah dia. Nampak tak? Dia dah mula gelisah. Dia tak nak. Tuan-tuan, baru ni cerita ni jadi sungguh. Bukan kita nak mereka-reka ni. Tak. Baru ni kita tak sekira sebuah hotel ni. Habis apa semua. Kita tanya satu perut makan macam kingkong ni. Kita tanya ni tak payah besar taruh kalau malam ni kita rehat Ustaz, kerana nak pakai malam dengan dinner dengan grup klien kita. Cara cakap pun tak ada. Malam ni kita tak ada. Dia bunyi tanggung suara dia bunyi tanggung macam DJ tu. Kita tak semayang tarawih pasal dinner dengan klien. Apa semua ni tuan-tuan? Apa? Yes. Yang tiga, dia tak apa dengan orang baik pasal apa? Pasal apa tuan-tuan? Gaya hidup dia dah berubah dah. Bila dia dah kaya, gaya hidup dia berubah. Tak macam kita, tak macam dulu dah. Dulu serban saja. Ridak ni hari-hari. Berubah ni Masya Allah. Nah, janggut Masya Allah lah. Bila dah berubah ni, dengan kita dulu duduk sembang anak hantar. Hantar mana Ustaz? Anak nak pergi surau ni. Kadang tukar. Hantar nak pergi surau, anak nak pergi mana? Mana penakar di mana? Bersungguhnya cakap dengan kita ikut adat sopan. Oi, sekarang tak ada dah. Pakaian tak ada dah macam tu. Riga-riga apa? Tak ada dah. Jumpa kita pun tak kenal. Macam tak kenal. Dulu tu asal kata kita selambak ni. Bayang kita pun kenal dah. Bayang Ustaz tu. Sekarang tak kenal dah. Telefon pun tak mau angkat dah. Lama dah. Macam tu. Quran kata wala tuti' man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba'a hawa wa kana amruhu furta. Bila kamu jauh dengan orang baik, kamu akan dekat dengan orang jahat. Orang jahat ni hati dia lalai mengingati Allah. Satu, hidup dia panduan, hidup dia nafsu. Dua, tiga, bergelumang dengan dosa, jauh dari kebenaran. Maka dia tanya, fama lana min syafi'in, tak ada orang baik nak Tuhan? Tak ada. Wala sadiqin hamid, tak ada orang baik, tak ada kawan-kawan kita yang rapat dulu ni, yang satu parti, yang apa, tak ada. Gaduh lepak malam-malam sekali, tak ada. Tak ada siapa tak boleh tolong. Walau annana karatan, kalau kami balik semula ke dunia, karatan. Kalau status kami tak sama, dulu kaya, balik semula ke dunia jadi miskin, tak apa. Balik ke semula, kami nak sangat balik ke dunia, kami apa ke dana pun tak apa. Asalkan fanakuna minal mu'minin, asalkan kami boleh buat amal saleh, asalkan kami boleh buat kebajikan, asalkan kami boleh buat kebaikan, asalkan kami tergolong di kalangan orang beriman pun sudah memadai. Berilah peluang itu, maka Allah tidak akan beri lagi peluang kedua kepada kita apabila kiamat telah berlalu. Jadi hadirin muslimin yang dirahmati Allah, fahamlah kita Ramadan yang Allah Taala datangkan kepada kita sebagai satu tambih peringatan awal untuk kita sama-sama melipat gandakan amalan saleh. Mudah-mudahan jika ditakdirkan kita kembali bertemu dengan Allah setidak-tidaknya kita sudah ada persiapan yang cukup sempurna dan istimewa, kerana ganjaran tidak sama seperti mana bulan yang lain. Mudah-mudahan insya-Allah ibadah yang kita buat sepanjang bulan Ramadan yang berbaki tak berapa hari lagi ni, kita lipat gandakan lagi kuantiti dia, dan kita lipat gandakan juga kualiti pada kita. Mudah-mudahan kita mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala, dan insya-Allah mudah-mudahan amal saleh dapat membantu menolong kita. Dengan istilah yang lain, kita tidak keseorangan apabila kita bertemu dengan Allah nanti insya-Allah. Tuan-tuan dan puan, di penghujung pertemuan ini ada dua pengumuman. Pertama, saya tabung kita, tabung pembangunan Mizan. Saya letakkan risalah panduan dan tabung di depan sana. Tuan-tuan yang berminat dan berhajat untuk membanyakkan kebaikan dan kebajikan untuk tujuan. Ada orang tanya, ni wakaf tak? Memang wakaf, cuma kita tak letak nilai. Dalam fiqh ni, wakaf nilai dengan wakaf tidak bernilai. Lebih baik wakaf tidak bernilai. Mana wakaf kita tidak letak nilai. Kita buka, tuan-tuan nak bagi berapa, bagilah. Itu kita nak macam tu, atas kesanggupan dan juga kesediaan kita. Jadi ada setengah di wakaf 40, 30, 10 macam tu. Jadi
kita letak tabung depan sana, tuan-tuan masuklah beberapa kata yang tuan-tuan nak, kerana kita nak bina surau dan kelas pengajian. Untuk fasa 2 ni, kita perlukan 1.6 juta ringgit. Bulan Ramadan ni banyak ramai orang pemurah dan lebih pemurah pada bulan Ramadan ni. Bulan ni dia derma RM1, Ramadan ni RM100, Masya Allah. Bermurah sungguh dia. Kerana dia kata pahala banyak, dia kata. Baguslah. Tapi jangan terima tak semayang. Rugi. Dan surat Taubah Allah Ta'ala kata, ada orang di derma, Allah tak terima derma ni. Pasal innakum kuntum qauman fasiqin. Kerana kamu tergolong di kalangan orang yang fasik. Orang fasik tak semayang. Jadi derma juga, semayang juga. Alhamdulillah, Allah baik belakang ni. Siapa nak derma boleh masuk dalam tabung. Kalau nak masuk ke dalam akaun, kita sediakan risalah panduan. Di situ tertera nombor akaun. Nombor akaun sekolah, tabung pembangunan Mizan. Mizan tu ringkasan daripada Maha Tahfiz Al-Quran Nurul Jasad. Tabung Mizan ada di luar sana, insya-Allah lepas tarawih ni tuan-tuan boleh masuk ke dalam tu. Muslimat pun ada sana, insya-Allah boleh masuk ke dalam tu. Muslimin kat depan sana. Yang kedua ni, kalau tuan-tuan nak sumbang beras, kita perlukan beras. Insya-Allah kita dah dapat 8,000 kilo beras. Dan kita dah hadir 7,000 kepada wakil yang telah kita pilih di 18 kawasan yang sudah kita pilih. Jadi mana ada baki sikit lagi yang kita akan hadir. Jadi kita nak juga sumbangan dari tuan-tuan, ada berhajar nak sumbang beras, boleh bagikan nilai beras. Nilai beras 10 kilo RM25. 10 kilo tu RM25 untuk beras 5% saja. Boleh serahkan pada pembantu kita yang ada kat luar sana, sahabat kita yang ada luar kat sana. Jangan letak dalam tabung. Itu sekolahnya. Bagi dekat dia. Tak bawa ni, nak balik ambil, besar dekat dia. Itu besar, saya boleh ambil besar. Tak apa. Nak masukkan dalam akaun, jangan masuk dalam akaun sekolah. Minta sangat-sangat. Jangan masukkan duit beras dalam akaun sekolah. Tolong sangat-sangat. Pasal ada orang hantar mesej, saya dah masukkan 40 kilo beras dalam akaun Maybank. Akaun Maybank, sah-sah akaun sekolah. Kalau nak masuk dalam akaun, tuan-tuan ambil risalah tu, ada nombor telefon saya. Tolong mesejkan pada saya nombor telefon tuan-tuan. Bagi tahu nak sumbang beras, nanti saya hantar nombor akaun Bank Islam pada tuan-tuan untuk tuan-tuan mudahkan masuk ke dalam akaun tersebut. Kerana kita tak nak campur dengan akaun sekolah ni, insya-Allah. Kerana akaun sekolah nak ambil tu dia masalah sikit. Kena ada 6 orang. 6 orang ni polis seorang, kedah seorang, jenuh nak kumpul macam ni. Kita nak sumbang dalam bulan puasa ni juga, insya-Allah, sebelum tamat Ramadan, insya-Allah. Mudah-mudahan dengan sumbangan tuan-tuan, terima tuan-tuan, menambahkan lagi dana kehidupan kita dan menambahkan lagi kilo beras kita, insya-Allah. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kebaikan dan kebajikan pada kita. Saya harap sangat, ambillah banyak orang tu, tolong edar kat kawan kita, jiran-jiran tetangga kita, sanak saudara kita, untuk kita banyak kebajikan, insya-Allah. Wallahu a'lam wa a'lam. Kita jumpa lagi di lain masa. Aku qawli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allah.